أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل لكل شيء سببا بالمشيئة الصلاة والسلام على ترجمان ألوهيته ودليل وحدانيته سيدنا محمد المبعوث ببحر المعجزات لتأييد رسالته وتصديق هدايته وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداحرين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين باب في قوله عليه السلام إن الله لا ينام. Ya. Nah, ini ialah bab pada menyatakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana? Qaulana nurun anni arahu. Babun fi qaulihi alaihi salam nurun anni arahu wa fi qaulihi raaitu nuran. Itulah bab pada menyatakan tajuknya ialah pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam nurun makna cahaya, sesungguhnya aku melihat akan dia akan cahaya. Nah, qala haddatsana Abu Bakrin ibnu Abi Syaibata haddatsana Waqi' an Yazid bin Ibrahim an Qatadah, kemudian Qatadah an Abdullah bin Syaqiq an Abi Dzar qala Abu Dzar sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hal ra'aita, aku bertanya akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adakah Tuhan melihat akan Tuhan, maksudnya adakah engkau melihat akan Tuhan engkau? Qala, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, nurun anni arahu. Nurun makna cahaya, sesungguhnya melihat oleh aku akan cahaya. Nah, maksudnya ialah apa yang dilihat oleh Nabi ialah cahaya. Cahaya itulah yang menjadikan hijab dinding daripada melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini maknanya macam inilah, macam cahaya. Okay? Kita silau dengan cahaya tu kita tak nampak. Ada setengah riwayat yang mana nar, mana api ni. Tu. Mana nurun ani arahu, saya melihat akan dia akan cahaya. Jadi maksudnya tidak melihat secara jelaslah Allah Ta'ala, tapi yang dilihatnya ialah cahaya. Itu riwayat ni. Qala haddatsana. Itu dalam kenyataannya dalam Al-Quran itu menyatakan Allahu nurus samawati wal ardi. Mana Allah Ta'ala itu ialah nur. Jadi adakah ini bermakna nur ini ialah Allah Ta'ala. Jadi nur samawati wal ardi itu maksudnya ialah nur itu ialah zunuriha, mana yang mempunyai nur ataupun khaliquha. Allah Ta'ala tu ialah cahaya langit dan bumi. Maksud Allah Ta'ala yang memiliki, yang mempunyai cahaya langit dan juga cahaya bumi, ataupun khaliquha, maksudnya ialah Allah Ta'ala yang menjadikan cahaya langit dan cahaya bumi. Tu bukan mana Allah Ta'ala tu cahaya langit. Allah Ta'ala tu ialah diri cahaya langit, bukan. Maka sini pun makna qala nurun, nur ini yang menjadi hijab, bahawa Nabi itu melihat dengan secara nyata kepada Allah Ta'ala. Tu
Jadi Nabi menyatakan nur. Jadi kaifa ra'aitu, nah bagaimana aku nak melihatkan dia nur, ada hijab mana nur. Tu. Haddatsana Muhammad bin Bashar, haddatsana Muadz bin Hisham, haddatsana Abi. Ini makna di riwayat ini maksudnya mana Nabi itu tidak melihat Allah Taala tu secara nyata. Tu. Telah mentahdis akan kami oleh Muhammad ibn Bashar, qala hadatsana makna Muadz bin Hisham, hadatsana Abi, kata Muadz bin Hisham, hadatsana Abi, bapaknya itulah Hisham lah. Hatahwil sanad wa haddatsani Hajjaju ibn Sya'ir, hadatsana, mentahdis akan kami pula Anfanu muni muslimin, hadatsana Hammamun, dan mentahdiskan kami pula ialah Hammam, kilahuma, tiap-tiap daripada kedua mereka itu. Itulah mana Hajjaj ibn Sya'ir dan juga Affan ibn Muslim ini. Itu an Qatadata, bukan, mana tiap-tiap daripada kedua mereka itu. Yang pertama sanak yang pertama. Sanak yang pertama itulah Hisham yang intihak kepada Hisham. Jadi sanad yang pertama saat itu intihak dia kepada Hisham. Kemudian dia tahwil sanad. Itulah ayah kepada Muadz itu. Kemudian di sininya ialah Affan bin Muslim. Jadi kila Hammam. Tu. Jadi Hammam dengan Hisham ini kedua-dua daripada mereka itu adalah in Qatadata, makna naqal ambil daripada Qatadah. Qatadah pula an Abdullah bin Syaqiqin. Qala Syaqiq, qultu, aku kata li Abi Dzarrin, aku kata bagi Abi Dzar, lau ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la sa'altuhu. Kata Syaqiq ni kata, ai kalulah aku ni berjumpa, mana ra'aitu maksudnya melihat, maksudnya berjumpalah. Kalau aku berjumpa dengan Rasulullah, mana kalau saya berjumpa akan Rasulullah, la sa'altu, nescaya saya nak tanyalah akan dia. Faqala, maka berkatalah oleh Abu Dzar, in ay syai'in, mu nak tanya bergapo ni? Tentang apakah suatu? Tentang ay syai', tentang apakah suatu ni? Qanta tas'aluhu, yang adalah engkaunya nak bertanya akan dia, akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan gap dia, mu nak tanya gap dia ni. Tu. Qala kuntu as'aluhu. Berkata Syaqiq, adalah saya nak tanya akan dia, akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya nak tanya lagu ni, hal ra'aita rabbaka ya Rasulullah, adakah engkau melihat akan Tuhan engkau? Qala Abu Dzarrin, tak payah tanya dia lah, aku tanya dah. Qala Abu Dzarrin, berkata Abu Dzar, qad sa'altu, yakni qad sa'altuhu an hadha. Tak payahlah mu tanya dia, mu tanya aku lah ni. Aku tanya dah Rasulullah tentang hal ini. Faqala, maka bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tanya soal yang mu nak tanya saat ni. Kalau mu jumpa Rasulullah ni, aku tanya dah. Lepas tu dia jawab, faqala ra'aitu nuran, saya melihat akan cahaya. Melihat akan cahaya itulah yang menjadi hijabkan daripada melihat sejelas Allah Taala. Tu. Ya, memanglah cahaya yang orang panggil yang terlampau kuat itu akan menghalang kita dapat melihat suatu perkara itu dengan jelas. Qala musannif rahimahullah taala, hadatsana Abu Bakrin, ini tajuk yang bagaimana kita baca mula-mula tadi. Hadatsana Abu Bakrin ibnu Abi Syaibata wa Abu Quraibin. Qala, berkata mereka berdua, Abu Bakar dan juga Abu Quraib, hadatsana, mentahdiskan akan kami Abu Muawiyah. Abu Muawiyah mengatakan hadatsana Al-A'mash pula an Amr bin Murrah, Amr bin Murrah an Abi Ubaidah an Abi Musa. Qala, berkata Abu Musa, qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berdiri pada kami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi khamsi kalimatin. Mana qama fina, mana berdiri maksudnya dan berucaplah maksud dia. Qama berdiri dan maksudnya ialah berucap ataupun berpidato, berceramah kepada kami dengan 5 kalimat. Faqala, maka bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dikatakan 5 kalimah itu mana 5 mana ungkapan.
5 jumlah, innallaha azza wa jalla la yanam wa la yanbaghi lahu an yanama. Itu satu. Yang pertama Rasulullah kata sesungguhnya Allah Taala tidak tidur. Tu. Sebagaimana dalam surah ayat Al-Kursi itu, mana Allah Taala tak tidur. Bila tak tidur, Allah Taala sentiasa terjaga daripada kita. Pengawasan Allah Taala tidak pernah terlepas. Tidak pernah terlepas pandang Allah Taala daripada apa saja kegiatan kita. La yanamu wa la yanbaghi lahu an yanama. Dan tidaklah patut, tidak wajar baginya, bagi Allah Taala bahawa dia tidur. Sebab tak patut, sebab dia Allah Taala makna Tuhan. Macam mana orang panggil dia boleh tidur? Tu. Kerana tidur-tidur ni lah ke mana? Kalau kita kira hukum makhluk, apa kita nak kepada tidur ni? Untuk mengembalikan kecergasan kita, tidur tu ialah yang paling tahap yang paling maksimum. Jadi kalau kita ni tak cukup tidur berapa ni, kesihatan kita terjejas. Jadi kita ni kalau makhluk ni, kita tidur ni untuk mendapatkan kembali kecergasan tubuh badan kita. Jadi Allah Ta'ala pun perlu berehat juga. Berehatlah, tidur-tidur ni makna berehat. Berehat, berhenti lengah, berhenti letih, nak ambil nafas semula, nak orang panggil nak ambil tenaga semula, begitu. Jadi makna tidur itu, dan tidur-tidur itu, sifat tidur itu ialah orang panggil ada muntibahi, tidak ada intibah, orang panggil kullih, makna sekaliannya. Bila kita tidur, kesedaran kita terhadap segala sesuatu tidak akan ada. Bermaknanya masa tu tidur tu kita boleh buat maksiat lah. Kalau Allah Ta'ala tu tidur, itu jalallah ataupun azamallah, maksudnya subhanallah, maha agung Allah Ta'ala, an zalika, daripada maksudnya subhanallah, maha suci Allah Ta'ala, cuci minyak daripada segala kelemahan, kekurangan, walaupun pada kadar debu. Kekurangan itu pada tahap sebesar debu sekalipun tidak berlaku di Allah Ta'ala. Usahakan tidur. Dalam ayat Al-Kursi itu makna la ta'khudhu sinatun, mengatuk pun tidur lebih lagi lah dok. Tu. Jadi Allah Ta'ala tak tidur. Dia wala yang bagi lahu an yanama, tak patut, sebab dia tu Tuhan. Sebab dia tu Ar-Raqib, yang mengintai-ngintai, makna supaya. Jadi kalau yang mengintai itu makna tidur, tak jawab dia terlepas pandailah, terlepaslah benda yang diperhatikan itu. Sentiasa Allah Ta'ala melihat, mendengar, pemantauan Allah Ta'ala terhadap kita tu tidak pernah berhenti, walaupun sekejap mata sekalipun. Tu. Yang pertama, ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberi kesedaran kepada kita, dan ini ialah untuk mencapai maqam ihsan. Ihsan itu ialah kesedaran yang tertinggi. Ghayatut tanabbuhi lil insan. Maknanya kau muncul kepada kesedaran. Gabriel kau muncul kepada kesedaran. Khabar sedat bahawa Allah Ta'ala sentiasa melihat kita, mendengar kita, dan memerhatikan kita. Maka itulah maknanya muwafaqah dengan makna hadis la yazni az-zani hina yazni fahuwa mu'minun. Tidak berzina, seorang yang berzina tu ketika dia berzina, sedangkan masa tu dia tu beriman. Dan ihsan itu sebenarnya adalah kesempurnaan bagi iman dan juga bagi Islam. Kalau yakin dia bahasanya Allah Ta'ala perhati. Jadi orang nak berzina, kalaulah masa tu dia tu beriman, dia tak jadi berzina. Sebab apa? Iman dia, yakin dia Allah Ta'ala perhati, tengok tu. Okay, kita sentiasa melakukan kesalahan bila kita tahu ataupun kita yakin bahawa di sana tidak ada pihak penguatkuasa. Seperti kesalahan-kesalahan jalan raya yang biasa kita langgar. Sebab apa? Kerana kita tahu tak ada penguatkuasa, polis tak ada, JPJ tak ada. Jadi tapi bila kita tahu ada di sana speed track, ada CCTV, maka kita tak berani buat. Jadi walaupun orang panggil ianya merupakan pemantauan secara ala-ala. Ustaz molek sikit mengajar tu. Beringatlah ada SB dulu. Sekarang tak ada dah. Tanya orang panggil biru dengan hijau ni. Begitu sangat kontras pertembungannya. Tu. Ada ni masjid dekat ni adalah ustaz di sana tu dia merojak. Tapi kita tak ada gapo, kita tak ada sentuh apa titik nak rayaknya orang kata ada SB duk perhati dah. Lagu mana kita? Ingatlah kecek tu. Tu. Jadi bila kita tahu yang ada yang memantau kegiatan kita, aktiviti kita,
Jadi ini mana ihsan itu ialah kesedaran kita kepada sifat pemantauan Allah Ta'ala tu sangat muhit, mana meliputi dengan as-sami'nya, al-basirnya, al-alimnya, al-khabirnya, al-raqibnya. Tu. Macam mana kita nak mengelak daripada dikesan oleh Allah Ta'ala sedangkan dia tidak pernah tidur. Tidak patut bahawa Allah Ta'ala tu tidur sebab dia Tuhan nak tidur ke mana? Makna dia berhajat kepada kerhatan. Dekat Allah ghaniyun, Allah Ta'ala tu maha kaya, dia tak berhajat kepada rehat. Allah Ta'ala tak letih, tak lenguh, tak mengatuk. Tu. Maka memberi kesedaran kepada kita, kita sentiasa diperhati, dijaga, diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu ungkapan yang pertama. Tu. Yakhfidul qista wa yarfa'uh. Merendahkan akan al-qista. Al-qista ini ditafsirkan makna al-mizan, makna timbangan. Al-qista itu kerana al-qista sama dia al-adl. Adil bil qista, makna dengan adil. Maksudnya ialah mizan. Jadi sesekali mizan itu jadi rendah, wa yarfa'uh, dan Allah Ta'ala mengangkatnya akan al-qista itu, maksudnya mizan itu. Tu. Yarfa'u ilaihi, tu dua. Dua. Maknanya yaghfidul qista wa yarfa'uh. Sesekali makna merendahkan akan qist, sesekali mengangkat akan dia. Tu. Ialah mengikut amalan kita, ditimbang akan dia. Kadang-kadang berat kok balik ni, berat balik ke baju, kadang-kadang ringan. Yurfa'u ilahi amalul lail, diangkatkan kepadanya, kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu kalimah yang ketiga. Diangkatkan kepadanya, kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, amalul lail, akan amale malam, qabla amalin nahar, sebelum amal siang hari, ai ba'dahu, selepas daripadanya. Hak semalam hak semalam tu, amalan semalam diangkat sebelum siang hari, yakni siang hari hak selepas pada ni lah siang hari ni. Tu. Jadi amalan semalam tu diangkat kepada Allah Ta'ala sebelum siang hari, yakni siang hari ni. Hak selepas daripada dia. Wa amalun nahar, dan yurfa'u amalun nahar ilaih qabla amalil lail, sebelum daripada amalan-amalan. Maksudnya kalau hari ni Allah Ta'ala akak mana di penhujungnya lah kita, maknanya mana angkat amalan hak siang hari ini sebelum daripada amalan yang ba'dahu, yang selepas dia, mana hak malam ni lah. Begitulah. Mana amalan siang hari diangkat selalu, hak malam akak. Hijabun hijabuhu. Ni yang ke berapa? Yang keempat. Yang keempat ni. Itu setaruk sebab makna cerita lain-lain lah tu. Kalimah tu. Tapi dia jamil dulu tu dia tidak kecek lagi satu. Yang pertama jamil ni. Jadi Nabi dia tak ada kata lagi tu tak kecek lagi. Yang pertama ataupun tu. Hijabuhu an-nuru. Tu. Di sini menjelaskan hadis yang sebelum daripada ni. Bermula hijabnya Allah Ta'ala ialah nur. Sebagaimana kenyataan dalam hadis sebelum ni, Nabi kata dia melihat akan nur. Jadi kaifa ra'aituhu, macam mana saya boleh melihatnya? Jadi hijabuhu, yang menjadi hijab dinding antara kita dengan Allah Ta'ala tu ialah nur, cahaya. Tu. Wa fi riwayat Abi Bakrin an-nar. Tapi pada satu riwayat, pada riwayat Abu Bakar, dia kata nar, mana api. Ya Allah juga api. Yang menjadi dinding itu ialah api. Lau kasyafahu, kalaulah Allah Ta'ala buka akan dia akan hijab sana, yakni nur ataupun nar sana, la ahraqat subhatu wajhih mantaha ilahi basaruhu min khalqih. Kalaulah Allah Ta'ala buka hijab sana itu, la ahraqat, nescaya membakarlah oleh subhatu wajhih. Tu oleh tu fa'il ahraqat subhatu wajhi, itu makna tafsirnya ialah diya'uhu, makna nuruhu, cahaya dia ni kilauan cahaya, sinaran cahaya tu. Dau nur itu ada yang ada di dau, ada yang tak ada dau, tak ada sinaran. Macam malam yang bulan yang bulan purnama tu. Bulan yang purnama ataupun matahari yang terbit
pada pada pengumuman terbitnya pada semalamnya ialah Lailatul Qadar. Terbit dengan tak bermaya, makna sinaran dia tidak cahaya tidak memancar. Maksud tidak ada daun. Jadi seandainya maksudnya ialah kalau seandainya Allah Taala tajallikan, tu nurnya makna subhatu wajih. Wajah tu maksudnya zat. Tu wajahnya. Kalau Allah Taala bukalah hijab sana, nescaya membakarlah oleh subhatu wajih. Maksudnya cahayanya diya'uhu ataupun nuruhu mantaha ilahi basaru, ake bare yang terhabislah kepadanya kerana oleh padangnya min khalqih, daripada makhluknya. Maksudnya ialah nak kata jami'ul makhluqat. Tu maksud dia. Maksud mantaha ilahi basaruhu min khalqih, nescaya habis terbakar, membakarkan, orang panggil sekalian makhluk. Itu kalau ditajallikan, orang panggil dizahirkan akan cahayanya. Yang hijab itulah dizahirkan cahaya tu. Tu subhatu wajhih min khalqih. Wa fi riwayati Abi Bakrin, dan pada riwayat Abu Bakarnya anil A'mash, walam yakul hadatsana, dia tidak mengatakan hadatsana. Tu jadi hijab yang menjadi nur yang menjadi hijab kita daripada Allah Taala, melihat Allah Taala itu itu kalau Allah Taala buka hijab itu, nescaya membakar oleh subhatu wajhih akan mantaha ilahi basaru min khalqih, maksud sekalian makhluk. Haddatsana Ishaq bin Ibrahim, kata Ishaq pula akhbarana Jarir naqala anil A'mash bihadzal isnadi, dengan isnad ini, dengan isnad tadilah. Qala berkata, Al-A'mash mana qama fina, telah berdiri pada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi arba'i kalimatin, husani 5. Ini dengan 4 kalimat. Summa dzakara bi mithli hadis Abi Muawiyah. Kemudian A'mash menyebut dengan seumpama hadis Abi Muawiyah. Cumanya walam yadhkur min khalqih, dia tak ada sebut perkataan min khalqih. Wa qala wujuh hijabuhu an-nur, sekat tu je. Tu hak riwayat daripada A'mash. Qala haddatsana Muhammad bin al-Muthanna wa bin Bashar, qala berkata mereka berdua, Muhammad ibn Muthanna dan juga Ibn Bashar, haddatsana Muhammad bin Ja'far, qala berkata Muhammad bin Ja'far, haddatsani Syu'batu, telah mentahdis akan kami oleh Syu'bah, an Amr bin Murrah, daripada Amr bin Murrah, Amr bin Murrah pula an Abi Ubaidah, dia ambil daripada Abi Ubaidah an Abi Musa, daripada Abi Musa, qala berkata Abu Musa Asy'ari, qama fina, telah berdiri pada kami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi arba'in, dengan 4 juga. Bi arba'in kalimat. Yang pertama, la yanamu wa la yanbaghi lahu an yanama. Allah Taala tak tidur, dia tak patut baginya, tak wajar, tak sepatutlah baginya bagi Allah bahawa dia tu tidur. Yang kedua, yarfa'ul qista wa yakhfiduhu wa yakhfiduhu, Allah Ta'ala mengangkatkan akan mizan dan menurunkan akan dia. Dua, wa yurfa'u ilahi amalun nahar bil lail wa amalul lail bin nahar. Dan diangkatkan kepada Allah akan amalan siang hari, bil lail, di malam. Ni bil lail dengan malam, wa amalul lail bin nahar, dan mengangkatkan amalan-amalan itu, amalan-amalan dengan siang hari. Hak tadi maknanya mana dia tadi? Qabla ni, ada qabla ni. Mula tadi. Amalul lail qabla amalin nahar. Mana sebelum daripada amalan ni. Jadi tidak bercanggah juga ni. Jadi hak ini dia kata yurfa ila amalun nahar bil lail
masuk dengan malam, masuk permulaan malam. Tapi sebelum amalan malam, tadi disebut sebelum amalan malam. Jadi mula-mula masuk malam tu kita tak ada amalan, tu masa tu diangkatlah ni. Tu. Mana diangkatkan kepada Allah Taala. Tu. Tadi dia kata qabla amalil lail, bukan qabla lail. Ni. Sebelum amalan malam. Tu. Nah, itulah 4 perkataan yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Qala bab itsbatu ru'yatil mu'mini fil akhirah Rabbahum subhanahu wa ta'ala. Maknanya menisbatkan boleh melihat orang beriman di akhirat kelak akan Tuhan mereka itu subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang dinafikan oleh Mu'tazilah, menafikan boleh melihat. Haddatsana Nasr bin Ali al-Jahdami wa Abu Ghassan Al-Misma'i wa Ishaqu ibnu Ibrahim, 3 orang. Jami'an sekalian mereka itu. 3 orang sat ni. An Abdul Aziz ibni Abdul Samad. Daripada Abdul Aziz ibni Abdul Samad. Nah, 3 sat ni ambil daripada Abdul Aziz ibni Abdul Samad. Wal lafzu, dan bermelafaznya ialah li Abi Ghassan, daripada 3 rawi guru kepada Imam Muslim saat ni. Lafaznya ini ialah lafaz bagi Abu Ghassan. Qala, berkata Abu Ghassan, haddatsana Abu Abdul Darar Abdul Samad deh. Mentahdis akan kami oleh Abu Abdul Samad, haddatsana Abu Imran Al-Jawniyu an Abi Bakr bin Abdullah bin Qais an abihi. Jadi Abi Bakar bin Abdullah diambil daripada ayah dia, itulah Abdullah. Kemudian ayah dia Abdullah tu ambil anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Qais. Diambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, bersabda Nabi, jannatani min fiddatin, 2 syurga, 2 kebun syurga daripada perak, yang mana aniyatuhuma, yang mana bekas bagi keduanya. Tu jannatani wa ma fihima, dan barang yang pada keduanya jannataini, itu bekas daripada perak. Wa jannatani, dan 2 syurga min zahabin, daripada emas. Syurga, 2 syurga tu daripada emas, ni daripada perak. Ayatuhuma, yang mana aniyatuhuma, tak bekas bagi keduanya. Jannatani min zahabin itu wa ma fihima, itu mana aniyatuhuma wa ma fihima wa ma bainal qaum, dan barang yang di antara kaum, wa baina an yanzuru, dan barang di antara kaum itu, mana di hadapan kaum itu, dan di antara bahawa melihat, memandanglah oleh mereka itu ila rabbihim. Tu maksudnya ialah boleh melihat Allah Taala, illa ridaul kibriyai ala wajhihi fi jannati adnin, melainkan rida. Maknanya rida, kaiselendan, kibriya, itu dia panggil idafa musyabbah bih kepada musyabbah. Dia panggil idafa lujainil ma'. Itu sudah terkenal begitu. Perak air, mana air yang diserupakan dengan perak. Ini sifat kibriya yang diserupakan rida, mana di dalam hadis qudsi itu. Al-kibriya ridai. Maknanya illa ridaul kibriyai ala wajih, di atas wajahnya ya Allah Taala fi jannati adnin. Malaikat rida itu maksudnya ialah, rida itu maknanya adalah sesuatu yang menegah. Malaikat ada suatu hijab yang menghalang untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Tu. Pak rida yang di wajahnya maksudnya itu benda yang menghalang. Malaikat mana benda yang mana itu gabriyah rida kibriya Allah Taala. Itulah yang menjadi hijab kepada hamba itu dengan dia. Tu.
Qala hadatsana Ubaidullah ibnu Umar ibni Maisarah. Itulah Ubaidillah ibnu Umar ibni Maisarah. Ini Ubaidullah ibnu Umar. Qala, maknanya apa nama tadi? Abdullah ibnu Umar. Haddatsani Abdurrahman ibnu Mahdiin. Haddatsana Hammad bin Salamata and Sabitin al-Bunani. Kemudian Sabit pula and Abdurrahman ibni Abi Laila. Kemudian diambil daripada Abdurrahman ibn Abi Laila diambil daripada Suhaibin. Kemudian Suhaib ini anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala ahlul jannati al jannata, apabila masuklah ahli syurga al jannata ay fil jannati, makna ke dalam syurga. Qala, berkatalah ia, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, qala, apabila masuklah ahli syurga di dalam syurga, bersabda Nabi qala Rasulullah, yaqulullah tabaraka wa ta'ala, berfirmanlah oleh Allah tabaraka wa ta'ala, turiduna syai'an azidukum, muno akan sesuatu kah yang aku tambahkan di kau. Tu Allah Ta'ala menawarkan, muno akan sesuatu kah yang aku boleh tambahkan di kau. Fayaquluna, maka berkata mereka itu, yakni ahli syurga yang sudah masuk syurga tu, mana alam tubayyid wujuhana, adakah tidak engkau telah memutihkan akan wajah-wajah kami? Alam tudkhilna, adakah tidak engkau telah memasukkan kami al-jannata, ke dalam syurga? Wa tunajjina minan nar, adakah tidak engkau telah melepaskan akan kami daripada neraka? Qala fayakshiful hijaba, mana berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka membukalah oleh Allah Taala akan hijab. Bila dah buka hijab gitu, fama utu syai'an, maka tidak diberilah akan mereka itu akan sesuatu, ahabba ilahim, yang terlebih kasih, terlebih suka kepada mereka itu, minan nazari, daripada memandang ila rabbin, kepada Tuhan mereka itu azza wa jalla. Itulah kemuncak kepada nikmat. Tu. Jadi bila sudah dapat melihat Allah Ta'ala, nikmat dalam syurga tu akan jadi kecil. Qala haddatsana Abu Bakrin ibnu Abi Syaibah, telah mentahdiskan akan kami oleh Abu Bakar ibnu Abi Syaibah. Haddatsana Yazid ibnu Harun, mana Yazid ibnu Harun pula, dan Hammad ibnu Salamata bihadzal isnad, dengan isnad inilah yang terdahulu. Wazada summa, kemudian menambahlah ia Hammad ini, wazada, dia tambah, summa tala hadhil ayata, kemudian membacalah oleh Nabi akan ayat ini. Tu dia tambah, lilladina ahsanul husna wa ziyadah. Kemudian Nabi pun baca ayat ni, lilladina ahsanu al-husna, sesungguhnya bagi orang-orang yang berlaku ihsan, mereka yang telah sampai kepada darajat ihsan, maqam ihsan, bagi mereka itu ialah al-husna, maksudnya al-jannah, makna syurga. Wa ziyadah itu ialah ru'yatullah. Itu dah tafsir. Al-husna wa ziyadah, makna al-husna itu ialah nikmat syurga dah. Wa ziyadah tu makna bonus. Bonusnya apa dia? Ru'yatullah, melihat Allah Subhanahu wa taala. Babun ma'rifatu tariqir ru'yah, panjang hadis ni. Tabadus katulah.
Hidup mana? Mana Umi? Kursi roda. Umi mana Umi? Tak ada selip. Umi hidup. Mana air payuh air be? Umi gimana? Siap-siap lah. Abang ajar kita. Siap-siap lah dulu. Nah, mungkin dia sudah hafal dulu. Abang beritahu awal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmadu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'd, faqala Syekh al-muallif rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Wa amma hanu itu wa amma hanu fal sahihu mana? Wa asyarul musannifu biqaulihi wa fi abin. Wa asyarul musannifu biqaulihi, dan mengisyaratlah oleh musannif dengan katanya, kata musannif wa fi abin wa taliyaihi yanduru. Pada abin, lafaz abin dan taliyaihi, dan dua yang mengiringinya. Sebab daripada abin itu itu nadir ila akhiril bait, sehinggalah kata musannif sehinggalah sampai kepada akhir baitnya itu ilal lughataini al-baqiyataini. Itulah tunjuk mana isyarat kepada dua bahasa yang berbaki keduanya. Fi abin, pada abin, wa taliyaih, dan dua yang mengiring bagi abin. Tu mana abun, akhun, hamu. Tu. Jadi dia ada dua lurah lagi. Selain daripada wahuma akhun wa hamun. Jadi wahuma tu taliyaihi, itu apa dia? Dua yang mengiringi abun tu ialah akhun dan juga hamun. Jadi fa'ih dan lughataini anaksu. Maka salah satu dia ada dua lurah ada dua lurah untuk abun, akhun, hamun. Apa dia lurah itu? Fa'ih dan lughataini. Maka salah satu daripada dua lurah itu ialah an-naqsu, ialah naqas. Makna Quran. Apa dia naqas? Wa huwa hazful wawi wal alifi wal ya'i, iaitu hazafkan akan haraf waw dan alif dan juga ya. Jadi kalau abun itu maknanya dibuangkan hion, makna abu. Wa tu maknanya dihazaf. Begitu juga alif pada kata aba dan juga ya. Jadi wal i'rabu, kalau begitu wal i'rabu bil harakatiz zahirati, maka berlakulah oleh i'rab itu ialah dengan harakat yang zahirah. Alal ba'i wal kha'i wal mimi. Di mana berlaku orang panggil i'rab itu? Itulah di atas huruf ba, abun, wal kha, akhun, dan juga al mi wal mimi. Jadi i'rabnya berlaku di situ. Nahu wa dzalika nahu bermula demikian itu ialah seumpama hadza abuhu wa akhuhu wa hamuhu wa hamuha. Ini ialah abunya, akunya dan hamuha. Tu. Jadi hamu ni makna perempuan, makna laki-laki. Jadi dia disebutkan kepada perempuan lah.
Jadi tu makna tidak ada waw, alif dan juga ya. Tu i'rab dia tu dengan harakat. Maksudnya bukan i'rab al-asma'us sittah. Tu kalau i'rab al-asma'us sittah itulah yurfa'u bil wawi wa yunsabu bil alifi wa yukhfadu bil ya'i. Tu jadi wa ra'aitu abahu, ini hok mansub. Hok saat ni contoh bagi marfu'. Contoh bagi maksudnya wa ra'aitu abahu wa akhahu wa hamaha. Saya melihat akan abahu, mana bapaknya. Tu begitu. Wa marartu bi abihi wa akhi wa hamiha. Tu maksudnya tidak ada waw, tidak ada alif, tidak ada ya. Wa alaihi, dan berlakulah, wa jari alaihi qauluhu, berlakulah di atasnya, di atas hadal qaul, yakni lughah ni qauluhu, katanya syair. Kata saya wa bi abihi ketada adiyun fil karam. Jadi bi abihi, dengan bapaknya. Jadi kalau kita ambil orang panggil al asma'us sittah itu makna bi abihi. Ya, sekarang dia i'rab dia tu dengan harakat bi abihi. Mengikutlah radiyun ke adiyun tu. Adi ni. Oleh adi nama dia lah. Mengikutlah dengan bapaknya lah. Mengikut oleh adi fil karam, pada kemuliaannya. Wa man yushabihu abahu fama zalam. Dan barang siapa yang menyerupai akan bapaknya, yang ni bapak adi tu maka tidak zalim ia. Tu. Jadi murad kitanya, syahid kita ialah bi abihi. Tu. Bi abi itu maknanya dia tu naqas bagi. Wa hadhil lughatu nadiratun. Lughah ini jaran-jaran fi abin wa taliyahi. Jarang digunakan begitu dengan secara naqas gini. Wali hadza qala, dan kerana inilah, kerana kata wa hadhil lughah tu nadirah. Qala al-musannifu wa fi abin wa taliyai yanduru. Itu sebab tu dia kata lagi tu ai yanduru an-naqsu, nadirlah oleh naqas. Mana i'rab dengan secara naqas itu pada tiga ni, itu adalah yanduru, mana jaran-jaran diketemui. Wal lughatul ukhra, lughah yang lainnya ialah fi abin wa taliyai, pada abin dan dua yang mengiringinya, itulah akhun hamun an yakuna bil alifi raf'an, bahawa adalah dianya dengan alif raf'an wa nasban wa jarran. Jadi ada tiga lughah lah ni. Ni dua lughah yang lain. Dua lughah yang lain daripada lughah i'rab al asma'us sittah tu. Lughah ni pula adalah abin wa taliyah, itu makna i'rab dianya ialah bil alifi, dengan alif semata. Mana raf'an disebut kepada rafa' ke, masuk rafa' ke, masuk nasab ke, masuk jar. Semua dengan alif lah ke. Nahu hadza abahu wa akhahu wa hamaha wa ra'aitu abahu wa akhahu wa hamaha wa maratu bi abahu wa akhahu wa hamaha. Semuanya dengan alif lah ke. Tu lughah yang lain pula. Tu. Jadi wa alaihi qaulu syair, jadi wa yajri alaihi, dan berlakulah di atasnya. Ini ay hadza perkataan syair. Inna abaha wa abaha. Sesungguhnya bapaknya seorang perempuan tu, Mahbubah. Sesungguhnya bapaknya wa aba. Jadi kalau kita kata wa abiha, begitu. Tu idafah ke? Ini idafah. Wa abaha. Aba yang kedua tu, itu mudhaf ilaih. Jadi sepatutnya dia tu majrur bil ya'i lah. Wa abiha. Tidak wa abaha. Tu. Qar balago, sesungguhnya telah sampailah kedua mereka, itulah bapaknya dan bapak bagi bapaknya. Bapak bagi bapaknya, perempuan. Sesungguhnya telah sampailah kedua mereka itu fil majdi, pada kemuliaan, wa yataha, akan kemuncaknya. Atau syahid kitanya ialah wa abaha. Wa abaha.
Qala fa'alamatur raf'i wan nasbi wal jari harakatun muqaddaratun alal alifi. Hok sani. Hak dia tu melazimkan harah alif tu nah. Jadi i'rab dia nya ialah rafa' dengan rafa', nasab dan jatuh dengan harakat muqaddarah. Baris yang ditakdirkan di mana muqaddarahnya alal alifi, di atas al alif. Nah tu. Kama tuqaddaru fil maksur. Ha tu. Sebagaimana ditakdirkan harakat itu fil maksur fi isim maksur, fil ismil maksur. Isim maksur. Isim maksur tu ialah kalau fi'il kita panggil fi'il mu'tal. Fi'il mu'tal waw, alif, ya, nah dan waw. Ni. Jadi kalau isim dia tidak panggil isim mu'tal ni. Dia panggil isim mangkus, dia panggil isim maksur. Isim maksudnya yang ada pada akhir itu ialah alif layyinah ni. Tu. Macam Fata, Musa, tu. Jadi Musa itu jaa Musa, raaitu Musa, marartu bi Musa. Jadi ditakdirkan dia punya i'rab itu. Fil maksur, pada isim maksur. Wa hadhihi lughatu ashharu minan naksi. Lughah ini lebih masyhur daripada naqas. Wa hasilu ma zakarahu an-nafi abin wa akin wa hamim. Kesimpulan bara yang telah menyebutlah musannif akan dia akan ma ni. An-nafi abin bahawasanya pada abin dan akin wa hamim salasa lughatin, ada 3 lughah. Yang pertama lughah i'rab asma'is sittah. Lughah i'rab isim 6. Yang kedua ialah lughah hazaf alif waw ya. Yang ketiga lughah mulazamah alif semata. Yang mana i'rabnya adalah muqaddarah. Yang kedua dihazafkan alif waw itu i'rab dia tu bil harakah az-zahirah. Itulah 3 lughah pada 3 ni, 3 lafaz ni, abun, akhun, hamun. Tu ashaharuha, yang paling masyhurnya salati lughat antakuna bil wawi wal alifi wal ya'i, bahawa adalah ia hadis salasah ni, 3 ni, abun, akun, hamun bil wawi wal alifi wal ya'i, ialah dengan waw dan alif dan juga dengan ya. Wasaniyatu al-lughatul atsaniyah antakuna bil alifi mutlaqan. Lughah yang keduanya ialah bahawa adalah dia tu dengan alif mutlaqan. Tu mutlaqan semata-mata. Maka i'rab dia itu ialah dengan orang panggil harakah muqaddarah. Wasalisatu, dan yang ketiganya an tuhfaza minha al-ahrufu salasah, bahawa dihazafkan daripadanya daripada 3 salasah tak ni. Itu dihazafkan al-ahrufu salasah, huruf-huruf yang 3 dihazaf. Hazaflah ke makna, jadi abun tu i'rab dengan harakat. Wa hadza nadirun, ini ialah nadir. Hazafkan semua harasan itu ana nadir. Wa anna fi hanin lughataini. Hok sani abun, akhun, hamun. Tu ada, itu satu kategori, satu kumpulan kita kena buat. Daripada ni 3-nya satu kumpulan, dan wa anna fi hanin lughataini, dan bahawa pada hani itu ada 2 bahasa, 2 lughah. Yang mana ihdahuma, salah satu daripada lughah dia saat itu an-naqsu, naqas, wa huwa al-ashharu. Naqas tu ila ashhar, wa tsaniyatu al-itmam, dan kalau yang keduanya ila itmam. Iman ini sempurna dah, sebagaimana hak biasa-biasa. Wa huwa qalilun, itmam ini makna qalil. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa syartu zal i'rabi an yudafna la
lil ya kaja aku abi kazatila. Dan bermula syara i'rab ini, i'rab apa? I'rab isim 6 ini. Mana i'rab isim 6 bahawa dia tu rafa' dengan waw, nasab dengan fathah, dengan alif, khafa dengan ya. Nah. An yudafna la lil ya, bahawa diidafakan akan bukan bagi yo. Tu. Diidafakan kepada bukan yo. Kalau diidafakan kepada yo mutakalim lah. Nah. Ya syarat dia tu jangan diidafak kepada yo. Tu. Yo mutakalim. Itu syarat dia. Ya kalau diidafak kepada yo, nah abi. Mana abi bapakku. Tu. Jadi dia bukan i'rab bukan i'rab al-asma' sittah lah. La lil ya, mana jangan ada ya. Kaja aku abika, seperti datanglah oleh saudara bapa engkau. Za'tilan, ia mempunyai i'tilal. Qala syarihu rahimahullah ta'ala, zakara an-nahwiyun li'arabi hadhil asma', telah menyebut oleh ulama-ulama nahwu bagi i'rab nama-nama ini, itulah isim 6 ni, bil hurufi, dengan huruf syurutan arba'ah, li'irabi hadil asma', untuk nak i'rabkan isim ini dengan isim ini. Isim 5 ni ataupun isim 6. Nescaya bil hurufi syurutan arba'ah. I'rab maknanya hadil asma' bil hurufi, makna dengan huruf lah. Maksud i'rab dia dengan huruf. Syarat dia fa innaha, maka bahawasanya hina idzin, ketika itu ala tudafa, jadi mana zakara an-nahwiyun li arabi hadhil asma bil hurufi, dengan huruf syurutan arba'ah. Mana 4 syarat, ada 4 syarat. Ahaduha, salah satu daripadanya nya arba'ah an takuna mudhafatan, bahawa adalah dia tu diidafakkan. Dia diidafak. Tapi wa taraza bi zalika, menjaga musannif bagi dengan demikian itu minal ittidaf, daripada ittidaf, maknanya diidafak. Fa innaha hina idzin, fa innaha hina idzin, maka bahawasanya hina idzin tu'rabu bil harakati zahirati, yani al asma'u sittah ni. Ketika itu, ketika la tudafa tu tidak diidafakkan, tu'rabu bil harakatil zahirati, diarahkan dia dengan harakat yang zahir. Nahu hadza abun wa ra'aitu aban, tu tidak idafak kepada sesuatu. Wa marartu bi abin, itu tak boleh lah kerana luput syarat. Asyartu tani, syarat yang kedua, an tudafa ila ghairiyil mutakallimi, diidafakkan kepada lain daripada air, bahawa
kepada seumpama air ila ghairi ya'il mutakallimi. Yang kedua ialah bahawa tidak diidafatkan, bahawa diidafatkan kepada yang selain daripada ya mutakallim. Ataupun dengan kita ubahkan ibarat dengan bahawa tidak berhajat, tidak perlu kepada tidak diidafat kepada yang selain pada ya mutakallim. Kerana kalau sudah diidafat kepada ya mutakallim, teruzurlah untuk nak buat cara ni. Ila ghairi ya ilmu kallimi. Nahu seumpama hadza Abu Zaidin wa akhuhu. Ni ialah bapa Zaid dan juga saudaranya, saudara Zaid. Wahamuhu. Jadi fa'in udifat ila ma ila ya ilmu takallimi, jika dia jika diidafatkan kepada ya mutakallim, kalau gitu ribat bi harakatil muqaddaratin, nescaya di-i'rab akan dia dengan harakat muqaddarah. Tu harakat yang muqaddarah. Nahu mana misal dia hadza abi tu ini ialah bapa saya. Ya tu ya mutakallim, bukan ya mana ya mutakallim. Tu wa ra'aitu abi, telah melihat oleh aku akan abi. Jadi dia mulazamah lah. Wa maratu bi abi. Aku lalu dengan abi bapa. Walam tu'rabu walan tu'rab, tidak di tidak di-i'rab akan dia dengan huruf-huruf ini, waw ya alif tu. Wa sayati dzikru ma tu'rabu bihi hina idzin. Lagi akan datanglah oleh menyebutkan barang yang zakaru ma wa sayati zikru ma tu'rabu, menyebutkan akan barang yang di-i'rabkan dia bihi dengannya. Hina izin makna ketika itu. Asalisu yang ketiga. Yang ketiga daripada 4 syarat. An takuna mustakbarah, an takuna mukabbarah. Mukabbarah, bahawa adalah lafaz dia tu ialah lafaz mukabbar. Taksirnya musagharah ataupun tasghir. Tasghir. Tak boleh kita tu makna tasghir. Wahtaraza, telah menjagalah oleh musannif bidzalika, dengan demikian itu. Al-mazkur min alamat tanih, alamat ribuan. Wa taraza bidzalika, dan menjaga oleh musannif dengan kata al-musannif min an takuna musagharatan, daripada bahawa adalah ia tu musagharah. Musagharah ni makna lafaz yang biasa-biasa lah yang kita ketemu. Min an takuna musagharatan fa innaha, maka bahawasanya hina idzin tu'rabu, maka bahawasanya al asma'us sittah ni lah. Hina idzin ketika tu ta'arifu bil harakati az-zahirah. Zahirnya ialah tu'rabu bil harakati zahirah. Nahu hadza abi zida
Hadi Abi Zaidin wa aneh. Hadza Ubayya. Tu. Hadza Ubayya Zaidin. Jadi dia buat lafaz tasghir. Ubay mana hadza Ubayyu Zaidin. Dia buat lafaz tasghir gitu. Ubay mana fu'ailun. Jadi wazida wazid Zaidin wazuwayu malin. Tu. Tu maknanya tak boleh nak i'rab dengan i'rab isim enam lah. Kalau dia tu wazan tasghir, naknya mukabbarah ni makna biasa-biasalah. Wa ara'aitu Ubayya Zaidin. Tu. Wazwaya malin, yang mempunyai harta. Nah, jadi zu malin jadi zuwaya. Itu tak boleh lah. Wa marar tu bi Ubay. Lalu aku dengan Abi Ubay. Wazwai malin. Zuwai makna yang zuwai ni wazwai malin. Wa martu bi Abi Zaidin wa martu bi Zuwail malin. Tu. Jadi tidak lagi berlaku di atas isim yang enam. Sekat itulah tak ada. Ar-rabi'u an takuna mufradatan. Saya. Nah. Jadi kita sambung 17 hari bulan. Hari Ahad 17 hari bulan. Hari Ahad yang 10 deh. 10. Kau nak mari dengan nada tak hari aja.